sejahtera, saya Nur Khadijah Zahiri binti Muhammad Zaim bersama 3 lagi rakan penyampai yang lain akan mengetengahkan tentang defisit sosial dan cabaran di Malaysia. Defisit sosial merupakan kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha berterusan untuk meningkatkan kesepaduan. Kekurangan ini disebabkan jurang perbezaan persepsi dan pendapat dalam kalangan kelompok yang berbeza bermula dengan individu, keluarga dan masyarakat. Defisit sosial merujuk kepada kekurangan atau ketiadaan interaksi sosial yang mencukupi dalam kehidupan seseorang atau sesebuah kumpulan. Selain itu, merupakan isu dan hal yang belum selesai perlu diusahakan penyelesaiannya satu persatu. Memerlukan waktu dan juga kesabaran semua pihak. Selain itu, perancangan dan pelaksanaan pelan tindakan berasaskan prinsip tawar-menawar, perundingan atau mediasi. Kajian Indeks Perpaduan Nasional menunjukkan bahawa masih lagi berlaku defisit sosial dengan nilai indeks sebanyak 0.567% dan berkemungkinan akan berterusan meningkat di masa hadapan. Terdapat beberapa yang menjadi topik kepada isu ini termasuk etnisiti, agama, kelas sosial, pendidikan, bahasa, jurang generasi, jantina, politik, federalisme dan media. Hal ini boleh menjadi punca kepada runtuhan kesatupaduan sosial yang ingin dibangunkan jika tidak ditangani dengan berhemat. Oleh itu, amat penting bagi kita untuk menyedari isu ini dan mengambil langkah proaktif untuk membina jaringan sokongan yang kukuh, menggalakkan interaksi sosial yang positif dan memastikan semua golongan masyarakat mendapat akses yang sama kepada peluang-peluang untuk menyertai kehidupan sosial. Seterusnya, saya akan memberikan ruang dan juga laluan kepada Puteri Nazita Juliet binti Hirman, iaitu penyampai kedua kita pada buletin utama hari ini untuk ketengahkan lagi isu defisit sosial dan isu cabaran di Malaysia. Terima kasih kepada Nur Khadijah Zahiri binti Muhammad Zaim. Dalam segmen ini, saya Puteri Nazita Juliet binti Hirman akan meninjau punca-punca utama yang menyumbang kepada defisit sosial yang semakin ketara dalam masyarakat kita. Antaranya adalah isu-isu etnik dan agama, di mana perbezaan latar belakang dan kepercayaan seringkali mencipta salah faham dan ketegangan. Faktor kedua adalah perbezaan kelas sosial. Ketidaksamaan ekonomi menyukarkan integrasi di antara golongan yang lebih berada dengan mereka yang kurang bernasib baik, mewujudkan jurang dalam hubungan sosial dan akses kepada peluang yang sama. Dalam aspek pendidikan pula, jurang pengetahuan dan kemahiran yang berbeza menyebabkan perbezaan dalam cara masyarakat berfikir dan membuat keputusan yang menyukarkan kesefahaman antara kelompok yang berbeza. Bahasa juga menjadi cabaran, terutamanya di negara yang mempunyai pelbagai bahasa ibunda. Kesukaran berkomunikasi dalam bahasa yang sama seringkali membentuk jurang yang membatasi pemahaman antara kumpulan etnik. Seterusnya, jurang generasi turut memainkan peranan. Kepatasan perkembangan teknologi menyebabkan perbezaan nilai dan gaya hidup antara generasi muda dan tua yang boleh menyulitkan komunikasi dan persefahaman antara generasi. Dari sudut politik, isu federalisme dan pandangan yang berbeza antara pihak berkuasa, pusat dan wilayah juga memburukkan lagi ketegangan di dalam masyarakat, khususnya apabila wujud perbezaan dalam dasar dan pendekatan yang diterapkan. Akhir sekali, pengaruh media sosial sebagai medium penyebaran maklumat dan idea turut memberi kesan. Media boleh menjadi alat untuk perpaduan tetapi juga sumber kekeliruan jika maklumat yang tidak sahih atau berat sebelah disebarkan, sehingga membentuk polarisasi dalam masyarakat. Untuk mengatasi defisit sosial ini, pendekatan menyeluruh diperlukan bagi mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan bersatu. Seterusnya, saya akan pergi ke penyampai yang ketiga iaitu Nurul Kristina binti Muhammad Niza untuk mengetengahkan lagi tentang langkah-langkah mengatasi defisit sosial. Terima kasih kepada Puteri Nazita Juliet binti Hirman atas penjelasan tadi. Saya, Nurul Kristina binti Muhammad Nizar, akan mengetengahkan beberapa langkah untuk mengatasi defisit sosial di negara kita. Pertama, dari sudut politik, parti-parti politik seharusnya bekerjasama dalam membangunkan organisasi yang mewakili pelbagai kaum di bawah satu bumbung. Pendekatan ini selaras dengan prinsip perpaduan negara di mana setiap kaum merasa diwakili dan dihormati. Dalam aspek bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan perlu terus diperkasakan sebagai bahasa pengantar dalam situasi rasmi dan perbincangan bersama. Penggunaan bahasa yang berbeza kadang-kadang boleh menyebabkan salah faham dan perselisihan halus. Maka, bahasa kebangsaan berperanan besar dalam mewujudkan komunikasi yang jelas dan harmoni. Dari segi budaya pula, setiap rakyat Malaysia disarankan untuk memahami adat dan budaya kaum lain. Dengan ini, sikap hormat menghormati dapat dipupuk sekaligus mengurangkan kemungkinan tindakan atau kata-kata yang tidak disengajakan tetapi melukakan hati kaum lain.
Dalam aspek agama, penting untuk menangani isu-isu sensitif dengan berhati-hati. Harmoni antara kaum adalah lambang kebanggaan Malaysia di peringkat antarabangsa. Maka, sebarang salah faham tentang agama perlu dielakkan bagi mengekalkan keseimbangan sosial. Akhir sekali, dalam bidang pendidikan, sistem persekolahan berperanan menyatukan generasi muda. Laporan Razak yang mencadangkan penubuhan sekolah-sekolah umum dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bertujuan untuk memupuk perpaduan sambil tetap menghargai bahasa ibunda seperti Mandarin, Tamil dan English. Bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan ini diterapkan pada semua peringkat sekolah di Malaysia. Sekian daripada saya, Nurul Kristina binti Muhammad Nizar, dan kini saya serahkan kepada Sarah Syakira binti Sanusi. Terima kasih kepada Nurul Kristina binti Muhammad Nizar atas penjelasan berkaitan langkah-langkah yang perlu kita ambil bagi mengatasi masalah defisit sosial ini. Jadi, saya Sarah Syakira binti Sanusi di sini ingin menyuarakan impak-impak yang dapat diperolehi oleh kerajaan negara Malaysia jika kita mencegah isu defisit sosial. Antaranya dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat iaitu dengan adanya usaha berterusan bagi menangani isu-isu utama seperti kemiskinan dan kos sara hidup yang tinggi. Dijangka mampu meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia secara keseluruhan. Langkah-langkah yang diambil bagi memastikan akses yang lebih adil kepada pendidikan, kesihatan, perumahan dan peluang ekonomi dilihat sebagai kunci untuk mengurangkan jurang sosioekonomi yang wujud. Ini bukan sahaja memperbaiki kesejahteraan masyarakat, malah turut diharapkan dapat mengurangkan tekanan sosial, sekaligus dapat mewujudkan sebuah komuniti yang lebih sejahtera dan harmoni. Selain itu, negara kita juga dapat menjamin kestabilan dan keamanan jangka panjang. Malaysia dijangka akan menikmati kestabilan sosial dan politik lebih mampan melalui usaha peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan juga politik rakyat. Apabila rakyat menikmati kehidupan yang sejahtera dan adil dengan akses yang setara kepada peluang ekonomi, pendidikan dan kesihatan, ia akan mengurangkan ketegangan sosial serta memperkukuhkan perpaduan nasional. Apabila rakyat berasa terjamin dalam ketiga-tiga aspek ini, risiko untuk berlakunya konflik sosial atau ketidakpuasan awam dapat diminimumkan. Sekian itu sahaja daripada saya. Mari kita bersama-sama kembali kepada penyampai utama kita iaitu Nur Khadijah Zairin binti Muhammad Zaim. Terima kasih ke atas rakan-rakan sertugas saya pada hari ini yang sudah memberi sedikit sebanyak berkaitan isu dan cabaran di Malaysia. Seterusnya, saya akan memberikan sedikit kesimpulan tentang isu dan cabaran di Malaysia. Kesimpulannya, isu dan cabaran di Malaysia terus menjadi sebahagian daripada dinamik yang membentuk lanskap sosial, politik dan ekonomi negara. Walaupun terdapat pelbagai rintangan seperti ketidakseimbangan ekonomi, peningkatan kos sara hidup serta cabaran dalam pendidikan dan alam sekitar, Malaysia kekal mempunyai potensi besar untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah ini melalui inovasi, perpaduan dan sokongan daripada pelbagai pihak. Dalam menghadapi masa depan, kerjasama era antara kerajaan sektor swasta dan rakyat akan menjadi kunci untuk mengatasi cabaran dan mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan lestari. Sekian itu sahaja dari saya, Nur Khadijah Zairin binti Muhammad Zaim, mewakili 3 lagi rakan saya mengakhiri berita pada hari ini berkaitan defisit sosial yang berlaku di negara Malaysia.